الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati lagi dikasihi Ayahanda Tuan Imam, yang saya hormati para ahli jawatan kuasa masjid, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah perkenan daripadanya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Saya dihubungi oleh pihak pengurusan masjid sebelum maghrib tadi, ya. Seorang tuan guru kita tidak dapat hadir malam ni, jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian, ya, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan beristighfar, berzikir. Mudah-mudahan bertambah berdekat majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tersebut, ya Allah, dalam hati sambung, ampuni dosa hamba. Ya Allah, 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 ya
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita sambung lagi daripada kitab Mustika Hadisnya, jilid yang pertama, bab beriman kepada adanya hari akhirat. Saya baca hadis yang ke-60 pada malam ini, ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi, rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum baginda wafat. Ya, Jabir mendengar Rasulullah bersabda 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil kembali, ya, ke rahmatullah, ya. 3 hari sebelum baginda wafat, apa Nabi sebut? Nabi bersabda apa? Janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah yang melimpah-limpah kemurahannya. Maksudnya, kematian itu pasti akan datang. Kehidupan ini bersifat sementara. Dunia ini ada penghujungnya. Kehidupan saya, kehidupan kita, ibu bapa sekalian, semua ada penghujungnya. Dan akhirat itu tidak ada akhiratnya. Akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Dan orang yang bijak itu adalah seseorang yang membuat persediaan untuk kembali kepada negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia dijadikan sebagai tempat untuk berladang, tempat untuk bercucuk tanam, tempat untuk menabur buti, untuk melakukan amal yang soleh, bagi mendapat kebajikan, bagi mendapat kelebihan, bagi mendapat kenikmatan di hari akhirat, iaitu mendapat fauzul azim, kejayaan yang besar, iaitu mendapat masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah sebut, ya, 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia kata apa? Ya. Janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah yang melimpah-limpah kemurahannya. Lazimnya, kebiasaannya, kematian seseorang kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah ini selalunya dimulai dengan sakit. Tak kira ada sakit apalah, itu lazimnya, biasa. Tapi ada juga orang-orang yang istimewa, ya Allah jemput kembali kepadanya. Ya, ada yang mati, ya, tengah azan, ada yang mati tengah jadi imam, ada yang meninggal ketika sedang sujud, ya. Ada juga yang mati tengah tidur. Sebab itu kita nak tidur, suruh sebelum akhir kalam kita gitu, sebelum kita la ilaha illallah, kita bersyahadah. Mana tahu kalau kita mati akhir tengah tidur tu kita mati, akhir kalam kita ialah la ilaha illallah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, lazimnya sebelum kita menghadapi proses ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, ya, ruh kita di dalam badan jasad kita ini dicabut keluar oleh malaikat Israel, berlakunya proses kesakitan. Allah bagi sakit, dan kesakitan yang kita hadapi ini berbagai-bagai jenis peringkat lah, macam-macam lah, tak perlu saya sebut di sinilah, ya. Kita baca terus lagi, ya, apa ceritanya, ya. Dan sudah tentulah orang yang sakit ini, ya, sudah tentulah dia tidak akan apa lagi berfikir tentang, kalau orang yang berimannya dia hanya mengharapkan, ya, dia mengharapkan dia dapat pengakhiran yang baik daripada Allah. Dia berharap
dia bersangka baik dengan Allah, dia harap Allah akan berikan dia satu penghabisan husnul khatimah, ya. Hadis yang ke-56, 57 dan 58 yang kita baca pada subuh yang lepas, yang tersebut menerangkan bahawa sakratul maut adalah satu keadaan yang tetap akan ditempuh oleh setiap orang apabila sampai ajalnya yang telah ditentukan dengan berbagai-bagai cara, yang berat sukar atau yang mudah yang senang, yang susah, yang sukar, yang senang, ya. Walaupun demikian, keadaan sakratul maut tidaklah menandakan baik atau tidaknya nasib seseorang selepas matinya, kerana dari maksud hadis-hadis yang tersebut dapat dipaham bahawa susah sukar yang terdapat pada sakratul maut, sakratul mabuknya nak mati itu, ketika hampir nak mati itu, ya, ketika berlakunya proses perpisahan, roh kita dicabut keluar oleh malaikat Israel, itu melakunya satu kesakitan yang amat sangat, ya. Satu yang amat dahsyat yang tidak boleh kita gambarkan, ya. Dia kata apa? Bahawa susah sukar yang terdapat pada sakratul maut itu memang ada hikmahnya, ada hikmatnya, iaitu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, atau hendak menggandakan pahala dan meninggikan darjatnya. Ni dia kata Allah nak kifarahkan, nak hapuskan dosa-dosanya, atau Allah nak angkatkan darjatnya di syurga, ya. Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia susah, Allah bagi dia perit, ya. Allah nak hapuskan dosa-dosanya. Oleh itu tidaklah benar anggapan sesengah orang yang menyangka bahawa beratnya sakratul maut itu menandakan kemurkaan Tuhan dan ringannya pula menandakan keredaan Tuhan. Sebab itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak merasa iri hati kepada seseorang dengan sebab senang keadaannya ketika ia mengalami sakratul maut, setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, mengalami sakratul maut dengan keadaan yang agak sukar. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia kata aku tak ada rasa apa, aku tak ada, kalau ramai cerita kata si fulan si butan tu mati mudahnya, aku tak ada rasa apa, sebab aku lihat sendiri Rasulullah kekasih Allah menghadapi sakratul maut, menghadapi mabuknya nak mati. Ketika mana dekat hampirnya nak meninggal itu, ada sebuah mangkuk di tepi Rasulullah. Aisyah sudah ambil air itu menyapu ke muka Rasulullah. Tak cukup lagi Aisyah sapu tu, Rasulullah sendiri yang ambil air itu. Itulah tandanya Rasulullah itu menghadapi sakratul maut, menghadapi kemabuknya nak mati itu, ya, seorang kekasih Allah, ya. Itu dia. Dia kata aku tidak merasa iri hati, Aisyah kata, kepada seorang dengan sebab senang keadaannya ketika ia mengalami sakratul maut, setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami sakratul maut dengan keadaan yang agak sukar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pula pernah berkata, apabila seseorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya, maksudnya walaupun dia buat amal kebajikan, buat amal soleh, tetapi masih ada lagi baki-baki dosa dia yang belum diampunkan oleh Allah, ya. Walaupun dia buat baik, tetapi tak habis lagi dosa itu, itu dia. Allah akan menjadikannya menderita susah sukar sakratul maut, supaya ia dengan penderitaan yang demikian dapat mencapai tingkatan martabatnya di dalam syurga. Jadi Allah bagi sukarnya sakratul maut, menghadapi sakratul maut itu, ya. Berbagai-bagai keadaan orang cerita, dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, bapa sekalian ada pengalaman sendiri
melihat dekatnya orang nak mati, ya. Ada yang dia sakit perut sampai berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, dekat-dekat nak mati, pecah keluar darah merah nak hitam, ya. Dekat-dekat nak azan, gamaknya dekat-dekat nak azan subuh, gamaknya lamanya ia sakit tu, dia nampak mudah, dia nampak macam berombak, ya. Anak dia sebab mengucap, ajak mengucap, berombak saja. Dia berombak naik sekali, 2 kali, nampak mudah. Mungkin disebabkan oleh keperitan, yang menanggung kesakitan yang agak lama itu, ya. Allah hapuskan dosa-dosa dia. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar sebagai contoh yang kita boleh bagi, ya. Baik. Menderita susah sukar sakratul maut supaya ia dengan penderitaan yang demikian dapat mencapai tingkatan martabatnya di dalam syurga, supaya Allah angkatkan darjatnya di dalam syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara tingkatan syurga tu, macam kita semualah, kita semua, ya, dalam masjid pada malam ini, semuanya ditakdirkan insya-Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya dalam syurga. Dan di antara kita ramai-ramai, saya termasuk tuan-tuan ibu bapa sekalian ni, kita ni ada tingkatan-tingkatan dia dalam syurga, ya. Apakah yang membezakan tingkatan kita, darjat kita, atau taraf kita, atau kita dah sebut apa, layanan-layanan yang kita dapat di dalam syurga itu, ya. Tingkatan-tingkatan itu maksudnya semua syurga, semua dapat elok, semua elok, tapi ada yang elok lagi. Apa yang membezakan kita, tuan-tuan? Yang membezakan kita ialah hak wajib ni semua kita pakat buat semua dah, ya. Solat berjemaah pun kita wajib, ya. Semua solat berjemaah, semua solat awal waktu, ya. Tetapi di antara kita ni ada yang rajin solat tahajud, ya. Dia bangun tengah malam, dia menangis di hadapan Allah. Ada yang suka solat duha, dia tak tinggal. Ada yang puasa sunat, dia tak tinggal. Ini masuk ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah, panjangkanlah umur kami, usia kami hingga Ramadan. Ni dah mula puasa sunat dah. Bulan Rajab ni, Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, penuh kita puasa. Jadi tahap dia rasa sujud lama itu, sembahyang berdiri lama di hadapan Allah itu merupakan satu suasana yang mengasyikkan, suasana yang dapat ia merasakan kerendahan diri dia, kehinaan dirinya di hadapan Allah, menyebabkan dia rasa apa? Dia rasa seronoknya sujud di depan Allah, seronoknya panjangnya sujud, seronoknya menangis di depan Allah. Inilah di antara yang membezakan tingkatan-tingkatan tu. Orang yang suka berjaga malam, orang yang suka buat amalan-amalan sunat yang banyak. Dan amalan-amalan sunat ini juga, tuan-tuan, tak kiralah puasa ke, sembahyang sunat ke, apa ke, ia dapat apa? Dapat menampung kecacatan yang mungkin ada dalam ibadat-ibadat wajib kita, dalam solat fardu kita, dalam puasa fardu kita. Hak sunat itu dia dapat menampung, ya. Baik. Dia kata akan mencapai martabat tingkatan yang di dalam syurga. Adapun orang yang kafir pula, apabila ia melakukan sesuatu perkara yang baik di dunia, maka Tuhan memudahkan dia menghadapi sakratul maut, supaya dengan itu dapat ia menerima balasan kebaikannya itu di dunia. Kemudian ia akan terus ke neraka pada hari akhirat kelak. Nak tunjuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Walaupun dia tidak menyembah Allah, ya, tapi dia suka buat kebajikan, buat baik. Dia tak apa? Dia tak Islam lah, dia orang kafir, ya. Tapi oleh sebab dia ni orang suka buat baik, suka bersedekah, suka berderma, tanda kasih sayang Allah. Nak cerita besarnya, luasnya rahmat Allah itu, ketika dia mati ni Allah bagi mudah sikit. Itu dia.
Orang kafir nak mati ni, hak dia suka buat baik masa hidup dia ni, masa dekat nak mati tu Allah bagi dia mudah sikit. Tetapi lepas itu Allah apa? Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, disebab oleh keingkarannya, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut huraian alim ulama, Tuhan menjadikan nabi-nabi dan wali-walinya menderita susah sukar sakratul maut hanya untuk menambahkan ketinggian darjat mereka. Adapun orang-orang Islam yang dikenakan mereka mengalami susah sukar sakratul maut adalah menjadi kafarah, penghapus dosa, ya, penghapus dosa, atau balasan seksa terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Boleh jadi kesakitan, keperitan yang ditanggung itu, ya, untuk mengkifarahkan, untuk menghapuskan dosanya, ataupun untuk diberi siksaan terhadap kesalahan yang dilakukan. Ada dua di situ, ya. Sama ada Allah nak kifarahkan, Allah nak nak hapuskan dosa dia, ataupun Allah nak balas di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam pada itu, tiap-tiap seorang dalam menghadapi sakratul maut dikehendaki mengingati Allah dengan bersungguh-sungguh serta berdoa semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadanya semasa ia mengalami penderitaan ini. Hadis yang ke-59 dan 60 pula menerangkan bahawa perasaan takut kepada kemurkaan Allah dan perasaan mengharapkan rahmat Allah apabila berada di dalam hati seseorang, khauf dan roja, khauf dan roja, takut dan harap. Dia ada dua sifat yang perlu ada pada kita semua, tuan-tuan, iaitu khauf dan roja, harap dan takut. Kita main semayang ni, main ulang alik ke masjid, kita ada dua sifat tu, barulah kita ada takut apa? Takut kita duk main ulang-ulang, main duk pagi petang 5 waktu di masjid, takut Allah tak terima. Takut, dan dalam masa yang sama kita ada satu sifat roja, bersangka baik, harap sungguh, yakin sungguh Allah terima. Bila ada dua sifat ini, kita tidak akan merasa hebat, kita tidak akan merasa meninggi diri, kita tidak akan merasa kita yang lebih baik, ya. Bahawa perasaan takut kepada kemurkaan Allah dan perasaan mengharapkan rahmat Allah apabila berada dalam hati seseorang, terutama semasa orang itu di dalam keadaan hampir menemui ajalnya, tetap mendapat penghargaan dan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tiap-tiap seorang dalam masa ia masih sihat dan bertenaga menjalankan tugasnya tertuntut mengambil berat mengisi jiwanya dengan perasaan kemasaan gerun gementar terhadap kemurkaan Allah, supaya ia tidak terdorong mencuaikan suruhannya dan melanggar segala larangannya. Ketika kita yang sihat semua ni, kita mesti rasa gerun gementar untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, atau kita mencuaikan diri kita di atas amanah dan tanggungjawab yang Allah pikulkan kepada diri kita, atas batang tengkok kita, atas diri kita semua. Kita mesti rasa gerun gementar di atas apa juga, ya, tanggungjawab amanah yang Allah pikulkan, lebih-lebih lagi sebagai hamba kepada Allah, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Sebaliknya, semasa ia terlantar menghadapi sakratul maut, hendaklah ia menumpukan harapannya kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Tak ada dah, tak ada harapan dah, ya. Suap minum, bagi minum air dah tak masuk dah keluar dah, habis sini, ya. Tangan habis dah, tangan keras duk gitu dah, ya. Jangan tinggal dengan tinggal dah ni tok kamu, pah kamu tu, tunggu bacalah surah Al-Mulk, baca Yasin, baca apalah, ya. Jangan tinggal dah. Ambil daun sambal, ambil rumput sambal, ambil bedak sejuk orang kampung, ya. Ambil bubuh air, sapu kot tengkok ni, sapu kot dada ni, tak boleh masuk dah.
Ayah dah tak boleh masuk, sistem dia dah, kita kata dah mati dah, sistem dia dah habis dah, ya. Itu dia. Masa itulah, ya, masa itulah pengharapan kita kepada Allah, tidak ada lain dah, daripada kita bersangka baik dengan Allah, yakin dengan keampunan Allah, yakin dengan kerahmatan dan rahmat rahim dan belas kasihan Allah untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita dan menempatkan kita ketika akhirnya hayat kita itu mendapat husnul khatimah, dan akhirnya supaya kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penderitaan ruh seseorang apabila hendak meninggalkan jasadnya. Tentang jasad pula, kalau ia tidak dibersihkan oleh tuannya dari kekotoran maksiat, maka ia akan menderita sebagaimana yang telah diterangkan pada akhir bab yang keempat. Selain itu, hati kecil orang itu akan menderita tempelak dan tengking herdik dari malaikat, sebagaimana yang tegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang berikut. Kita tengok pula hadis yang ke-61, ya. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahayna ilal khabri walam yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayra wa fi yadihi udun yankusu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'izu billahi min azabil khabri marrataini aw salasan. Summa qala innal abdul mu'mini idza kana inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilahi malaikatun min as-sama'i bidul hujuhi ka'anna hujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Kita baca hadis ni agak panjang, kita baca dua terjemahan dia, ya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki daripada kaum Ansar, bersama-sama dengan Rasulullah mengiringi jenazah. Kita disunatkan bila berlaku kematian ni menziarah kematian dan juga mengiringi jenazah dia ke kubur, ya. Sampai di kubur. Pasal apa? Pasal nak ambil sebagai iktibar pengajaran, tengok mayat tu. Tengok duduk dalam kain putih tu, duduk dalam kubur tu 4 orang, naik seorang, tak celui, buat masuk turun pelan-pelan, saat dia turun tanah, tempat yang sempit, tempat yang gelap, ya, duduk seorang-seorang, ya. Itu dia. Bagaimanakah kita boleh bayangkan kalau kita lah, kalau akulah berada di situ, ya, adakah aku pada ketika itu dosa-dosa aku itu sudah diampunkan oleh Allah atau masih lagi ada dosa aku? Bayangkan kita di situ, ya. Kadang-kadang kita ada pengalaman, tuan-tuan, taman dengan seseorang, kita jumpa seseorang, sebelum 2-3 hari nak mati, kita sembang dengan dia cerita apa gitu gini, ya. Dia cerita contohnya nak apa, nak tebang pokok kabu, ceritalah, dia cerita bila kita lalu balik kawasan tu, kita tengok pokok kabu bekas itu bekas duk katam itu, kita teringat balik, sudah pergi kawan kita, aku juga satu hari akan menurut dia juga, ya. Kadang-kadang ia akan mendatangkan keinsafan, kesedaran pada diri kita bahawa kematian itu kita akan bertemu juga, ya. Kita akan bertemu juga dengan kematian itu satu hari nanti, ya. Baik, kita tengok hadis ni. Jadi keluar bersama Rasulullah, keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki daripada kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, ya. Sampai di kubur itu Rasulullah duduk
Rasulullah duduk dekat kubur tu, lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Kami berpakat keliling Rasulullah duduk tu, kami duduk sengaplah, duduk nak tengok Rasulullah nak kata apa, nak cerita apa, ya. Kami duduk sengap tak kata apa. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam pula mencucuk-cucuk tanah dengan serenting kayu yang ada di tangannya. Ada tangan Rasulullah duduk cucuk di tanah dengan ranting kayu. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Cucuk-cucuk betul Rasulullah angkat kepala para sahabat, ya. Lalu bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulanginya sabdanya itu 2 atau 3 kali. Mana kata adanya azab kubur. Rasulullah kata suruh minta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Di antara kita di masjid-masjid banyak di negeri Perak ni, sekitar negeri Perak, Kuala Kangsar ni, lepas Isyak kita baca surah surah Al-Mulk. Baca ramai-ramai. Ya. Di antara fadilat kelebihan surah Al-Mulk ini ialah esok mendapat di kubur kita mendapat pembelaan, tidak diseksa di dalam kubur. Tentu boleh rujuk lagi lah. Apa dia fadilat kelebihan membaca surah Al-Mulk. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya hamba yang mukmin ketika hendak mati apabila dia berada dalam keadaan terputus dari dunia sedang menghadapi akhirat. Kita kata habislah, tak ada nyawa ikan dekat-dekat nak mati ni, habislah, terputuslah dengan dunia ni, tak ada harapan dah. Tak ada dah. Doktor kata panggil lah, habis semua, panggil beritahu adik-adik baliklah. Nak ambil orang balik, bawa balik lah, tak ada harapan dah. Maksudnya, ya, nak balik rumah, bawa balik lah. Itu dia. Terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat. Tak ada lah hala-hala nak tunggu nak mati ya. Ya, dekat sangat dah. Akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Orang beriman tadi, ya, orang mukmin tadi, malaikat akan turun dari langit. Putih berseri muka mereka seolah-olah matahari. Malaikat tu turun tu, muka dia putih bersih macam bagaikan matahari. Dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain kafan syurga. Itu dia. Dia bawa kain kafan daripada kain kafan syurga. Dan hanut ialah dia kata pacai, iaitu serbuk campuran dari benda-benda yang harum yang ditabur, ya, kepada mayat semasa dikafankan. Mereka bawa dari yang ada di syurga. Hak di syurga tu bawa mai kat dia, hak orang mukmin tadi ni, orang beriman tadi ni, ya. Sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang, sekali pandangan. Duduk tak jauh mana lah, dekat lah. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam, lalu duduk di sisi kepalanya. Malaikat maut duduk di kepala dia, kepala orang nak mati tu, sambil menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan orang yang hendak mati dihadiri saat nazaknya oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, ya, ma'ahum kafanun min akfadil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu madal basar, summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsul tabibah, ayyatuhan an-nafsu at-tayyibah ukhruji. Wa fi riwayatin al-maitu yahduruhu al-malaikatu fa iza kana ar-rajulu salihan qalu ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, qala fatakhruju tasilu kama tasilul khatratu min fis-siqai fayakhuzuha fa iza akhazaha lam yad'uha fi yadi tarfata ainin hatta yakhuzuha. Panjang hadis ni. Baik. Dia kata apa? Saya ulang balik tadi.
Dekat-dekat orang yang mukmin tu, dekat nak mati tu, dia kata malaikat wamai apa tadi, wamai apa nama, kain kafan daripada syurga, hanut yang daripada syurga, itu haruman-haruman, ya, serbuk campuran, ya, daripada syurga, ya. Mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang, tak jauh mana, sejauh mata memandang, ya. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam. Mai malaikat hak lain dulu. Jadi yang bercahaya tu barulah mai malaikat maut. Jadi dia nampak dah nak balik tu. Dia nampak jalan nak balik dah. Dia nampak malaikat tu, dia seronok dah sebelum malaikat maut tu datang. Ya, lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah." Dan pada satu riwayat disebutkan, orang yang hendak mati dihadiri sangat nazaknya oleh malaikat. Maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, berkatalah malaikat, "Keluarlah engkau menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah." Kalau dia seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang mukmin, malaikat kata apa? Keluarlah engkau, ya, keluarlah engkau menuju ke tempat keampunannya dan keredaannya. Keluarlah kamu tuju ke tempat keampunan Allah, tuju ke tempat keredaan Allah. Masya Allah, harap kita semua dapat ini, tuan-tuan, ya. InsyaAllah, perempuan, ibu sekalian, ya, insyaAllah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian ruh orang dah keluar tu, roh tu, roh orang beriman tadi ni. Kemudian roh orang itu keluar mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air yang terbuat dari kulit kambing. Macam dia keluar macam daripada mudahnya, keluar daripada mulut, keluar air daripada bekas kambing, kita keluar mudahlah, keluar mudah. Lalu malaikat mau mengambilnya, maka apabila ia mengambilnya, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walaupun sekelip mata pun. Lalu mereka mengambilnya, malaikat maut duduk satnya kat dia, lepas tu diambil oleh malaikat lain pula, ya. Itu dia. Saya ingat sampai sini, ya, di sini, tuan-tuan, ya. Ada 3 minit lagi, tak ada. Sampai sini, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, ya, sebagai kesimpulannya bahawa kematian itu adalah benar. Marilah sama-sama kita bersedia untuk menghadapi kematian itu, ya, mencari bekalan-bekalan untuk menghadapi saat-saat yang mungkin tiba bila-bila masa, dalam keadaan kita menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Daripada keadaan dunia kita hari ini, ya, Allah uji kita. Sebelum berlaku, kita kata tsunami, siapa akan percaya berlakunya tsunami? Satu gegaran air yang besar yang naik ke pantai, menarik manusia terus, ya. Seorang ibu berpegang tangan anak berlari hingga akhirnya baru sedar berdarah kaki dia, ya. Siapa percaya tsunami? Siapa percaya sebelum berlakunya COVID-19 ini? Apa akan berlaku lagi ke depan ini kita tidak tahu. Tetapi yakin dan percayalah, apabila kita seorang hamba itu menaruh keyakinan dan bersangka baik kepada Allah, ya, meneruskan usaha-usaha ketaatan dia, pengabdian dirinya kepada Allah, mengajak dirinya, keluarganya, masyarakatnya untuk mentaati Allah dalam seluruh hal kehidupannya, ya. Tak kira dalam kehidupan apapun, ya, kehidupan seharian, kehidupan kita kata kesedaran dalam berpolitik untuk umat Islam ni, dia sedar, dia yakin, dia doa. Dengan perkembangan negara kita sekarang ini, dia berdoa. Kita kena berdoa, umat Islam kena berdoa supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada pimpinan umat Islam kita, seluruh negara kita ini, supaya mereka membuat satu keputusan yang baik kepada umat Islam, supaya apa yang mereka buat itu, melakukan keputusan politik mereka itu akan mendatangkan keuntungan kepada umat Islam, kepada agama Islam, kepada umat Melayu, kepada orang Islam ini, ya. Itu kita kena doa. Kita doa yang baik-baik, semoga Allah mengabulkan doa kita, dan kita juga kena berusaha ke arah yang baik,
menjadi seorang yang sensitif dan melihat perkembangan-perkembangan ini, yang mengambil tindakan yang sewajarnya. Supaya apa? Supaya nasib umat Islam di masa hadapan tidak tergadai, tidak terbela dengan apa yang kita lakukan hari ini. Supaya apa? Supaya anak-anak cucu kita, umat Islam yang akan datang, tidak terbela nasib mereka, dan kita menjadi sebahagian daripada insan-insan, manusia-manusia yang cintakan kedamaian, yang cintakan keadilan Islam, yang cintakan Islam itu dapat ditegakkan di negara kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, pimpinlah kami semua ke jalan yang Kau redai, ya Allah. Jauhkanlah kami dari jalan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, rezekikan kami untuk beramal dengan amalan-amalan ahli syurga-Mu, ya Allah. Jadikan kami insan-insan hamba-hamba-Mu yang sentiasa sedar dan sentiasa insaf diri untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk agama kami, ya Allah, untuk umat kami di masa depan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sekiranya Kau jemput kami kembali kepada-Mu, ya Allah, akhirkanlah kalam kami dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama subhanakallahumma